Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung kepada bab 6.2 iaitu berkaitan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kalau sebelum ni kamu belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, jadi hari ini kita akan belajar dua pemboleh ubah. So, apakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, ini maksudnya persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. So, jadi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum iaitu AX tambah BY sama dengan C dengan keadaan A dan B bukan sifar. Okay, jadi tengok contoh soalan. Okay, macam ni kita nak kenal pasti. Okay, kita tengok dia punya definisi tadi. Dia ada dua pemboleh ubah. Okey, ini yang pertama. Dia mesti ada dua pemboleh ubah. Yang pertama dan yang kedua, kuasa dia adalah mesti 1. Kuasa setiap pemboleh ubah mesti 1. So, yang ni yang kedua syarat dia. Jadi, kamu tengok je mana-mana persamaan linear yang memenuhi kedua-dua syarat ini. Okey, tengok. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. So jadi dia suruh terangkan sama ada dia ya atau bukan. So, jadi tengok soalan A. 3P tolak Q sama dengan 6. Okey, so dia ada dua pemboleh ubah tak? Betul. Ada P, ada Q. So, kuasa setiap pemboleh ubah 1. So, P ni kuasa 1, Q pun kuasa 1. So, jadi jawapan dia adalah ya. Okey, kerana apa nak buat kerana dia? Kerana ada dua pemboleh ubah. So, kerana ada dua pemboleh ubah. Kerana ada dua pemboleh ubah P dan Q. Dan kuasa pemboleh ubah ialah 1. Okey, dan kuasanya 1. Kuasa 1. Okey, tengok B pula. B. 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Okey, ada dua pemboleh ubah tak? Ada X, ada Y. Tapi adakah kuasa setiap pemboleh ubah 1? So, jawapan dia tidak. Sebab apa? X ni ada kuasa 2. So, jadi jawapan dia adalah bukan. Okey, kenapa kata bukan? Kerana kuasa pemboleh ubah dia ada 2. Kerana kuasa pemboleh ubah X ada 2. Okey, soalan yang seterusnya. 2 dalam kurang K tambah 8 sama dengan 5K. So, adakah dia ada dua pemboleh ubah? Tak ada. Okey, syarat pertama pun dah tak memenuhi. So, jadi jawapan dia adalah bukan. Kerana ada satu pemboleh ubah. Okey, seterusnya. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. Okey, ada dua pemboleh ubah tak? Ada. Kuasa dia 1 tak? Ya, dua-dua kuasa 1. Jadi, jawapan dia adalah ya. So, jawapan dia sama macam atas ni lah. Okey, ya kerana ada dua pemboleh ubah iaitu X dan Y dan kuasanya adalah 1. Okey, kita pergi kepada buku kerja yang kedua iaitu muka surat 30. So, soalan dia sama macam tadi. So, macam mana nak jawab? Okey, yang ni sebenarnya adalah H tolak K. Sini dia tak nampak pula. Okey, H tolak K. Lepas tu ada sama dengan. Okey, H tolak K sama dengan 21. So, adakah ada dua pemboleh ubah? Ingat syarat dia. Okey, ulang balik. Syarat dia ada dua pemboleh ubah. Kemudian, pemboleh ubah dia mesti kuasa 1. So, pemboleh ubah kuasa 1. So, jadi adakah dua pemboleh ubah? Betul, ada H, ada K. So, adakah dia kuasa 1? Ya, betul. Jadi, jawapan dia adalah ya. Kerana mempunyai dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa pemboleh ubah dia? Iaitu H dan K. H dan K dengan kuasa pemboleh ubah 1. Dengan kuasa pemboleh ubah adalah
1. So, jadi yang ni 1 peti, soalan B, 1 peti tolak 3 sama dengan 8T. Ini sama dengan So, adakah dia ada 2 pembuluh ubah? Tidak. Sebab dia ada T1, ini pun T juga. So, jadi jawapan dia adalah bukan, kerana mempunyai 1 pemboleh ubah. Okey, seterusnya 0.5 tambah M sama dengan 1/3N. Jawapan dia ya atau betul? Okey, ada 2 pemboleh ubah tak? Ada M dan N. Kuasa dia 1 je, betul. So, jadi jawapan dia adalah ya, kerana mempunyai 2 pemboleh ubah, iaitu apa? M dan N dengan kuasa dengan kuasa pemboleh ubahnya 1. Ubah adalah 1. Okey, seterusnya. Okey, P, 8P tolak 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey, adakah ini ada 2 pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah pun ada 1 je, ada P je, dan kuasa dia pun 2. Sebab bila sini dia adalah darab, so dia akan jadi 8P kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah bukan, kerana tulislah mempunyai 1 pemboleh ubah kuasa 2. Okey. So, pergi kepada soalan seterusnya. Okay, ini soalan contoh soalan buku teks. Dia minta kamu bentukkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. So, jadi dia suruh bentuk persamaan linear seperti mana sebelum kamu ada buat. Okey, beza antara 2 nombor ialah 8. Okey, jadi kamu kena buat kata andaikan 2 nombor itu adalah, sebab kamu tak tahu kan nombor apa kan. 2 nombor itu adalah X dan Y. Jadi beza maksudnya kamu kena tolak. So, jadi X tolak Y sama dengan 18. So, sama dengan 18. Okey, seterusnya. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Nurita ialah RMY. Jumlah simpanan wang mereka adalah 600. So, jadi sini dah dia bagi siap-siap dah. Sini ada X, sini ada Y. So, jumlah maksudnya kamu tambah. Jadi jawapan dia adalah X tambahkan dengan Y sama dengan 600. Ingat dalam persamaan tak perlu tulis unit, okey? Hanya letak simbol sahaja. Makna pemboleh ubah dan juga nombor. Okey, soalan C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Kita tengok apa itu M. So, M mewakili bas. So, ini M. N mewakili van. Yang bas dan van. So, N mewakili van. So, jadi jumlah kamu kena tambah. Tapi tengok bas ada apa? Ada 2. So, jadi automatik dia akan jadi 2M. Jumlah kamu kena tambah 5 buah van iaitu 5N. So, tambah bersamaan dengan 100. Okey, boleh? So, jadi kalau boleh pergi kepada soalan buku kerja kamu yang kedua, muka surat 30. So, dia minta kamu bentukkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok contoh. Rahim membeli sehelai seluar dan sehelai baju dengan harga RM180. So, jadi yang ni bolehlah juga kamu katakan seluar dan baju masing-masing ialah X dan Y. So, jadi X tambah Y adalah 180. Okey, tengok soalan B. Ah Chong menjual X bungkus gula dan Y bungkus garam dengan harga RM15. Harga sebungkus gula dan garam masing-masing adalah RM2.50 dan 70 sen. So, jadi macam mana nak buat? So, kamu tahu harga bungkus gula dan garam. Gula RM2.50. So, kamu tahu tak Ahmad beli berapa? Tak tahu kan? Dia hanya letak X kan? So, jadi sini X. So, gula tahu tak berapa? Berapa bungkus? Tak tahu. So, jadi letak Y. So, jadi macam manakah nak buat? So, jadi 2
0.5x tambahkan dengan 0.7y. So, kenapa tambah? Sebab dia kata dia beri kedua-duanya dengan harga RM15. So, sama dengan 15. So, ini jawapan dia. So, Seterusnya, bilangan guru di aras 1 dan aras 2 ialah 35 orang. So, aras 1, aras 2. Aras 1 tak tahu. Nama-nama dia jangan letak pembuli ubah, jangan letak nombor. Okey, kamu kena tukarkan. So, kamu boleh kata, andaikan aras 1 ialah X dan aras 2 ialah Y. So, jadi kamu boleh kata, sebab bilangan dia, jumlah bilangan dua-dua kan. Jadi, X tambah Y sama dengan 35. Okey, seterusnya. Syarikat Maju berjaya menjual M unit kereta model T dan S unit dan kereta model S yang kurang N unit daripada model T. Jumlah kedua-dua model yang terjual ialah 1,200 unit. Okey, so dia tak bagi tahu. Okey, dia bagi tahu sini ada banyak nombor So, jangan keliru yang mana satu pembuli ubah, yang mana satu bukan pembuli ubah. So, pembuli ubah yang ada kat sini yang pertama adalah M. So, kereta model T pembuli ubah ke tak? Ini bukan. Dan kereta model S pembuli ubah ke tak? Ini bukan. So, dia adalah kurang N unit daripada T. So, kurang N maksudnya kena tolak. So, kamu boleh kata kereta model T ni adalah M. So, jadi M. So, dia kata jumlah kedua-dua. Jumlah ni kamu kena tambah. So, tambahkan dengan tambahkan dengan model S pula. So, model S apa? Kurang N unit daripada T. So, kurang kena tolak. So, jadi M tolakkan dengan N. So, ini adalah dia punya persamaan. So, sama dengan 1,200. So, ini adalah persamaannya. Okey. So, jadi seterusnya. Okey, seterusnya adalah dia minta kamu tuliskan situasi bagi setiap persamaan linear yang berikut. Okey, muka surat seterusnya iaitu muka surat 31. Okey. H tolak K sama dengan 15 dengan H dan K masing-masing mewakili bilangan murid yang memakai cermin mata dan tidak memakai cermin mata. Okey, ingat kalau tolak dia punya keyword dia kamu kata beza. So, H pakai cermin mata. So, kamu boleh kata beza murid yang memakai cermin mata dengan tidak memakai. Dengan murid yang tidak memakai cermin mata ialah berapa orang? So, beza dia ada berapa? 15. Kita cek nak jawab. Okey, yang seterusnya dia kata 2x tambah 3y sama dengan 78 dengan x dan y masing-masing mewakili markah bagi setiap soalan di bahagian A dan B bahagian B. So, jadi bahagian A 2x. Maksudnya x ni markah. Tapi kenapa dia ada 2x? Maksudnya ada 2 soalan. So, kenapa y ni ada 3? So, dia ada 3 markah tapi ada 3 soalan. So, jadi kamu boleh bagi tahu jumlah markah sebab dia tambah kan. So, bila tambah automatik maksudnya jumlah. Tak, tolak beza tambah jumlah. So, jadi jumlah markah bagi 2x tu maksudnya ada 2 soalan bahagian A dan 3 soalan. So, 3y. So, 3y. Dan 3 soalan bahagian. So, ni bahagian, okey, sebahagian A. Dan 3 soalan bahagian B ialah 78. Okay, itu cara nak menjawab. Ialah 78. Okey, kita tak markah. Okey, maaf. Okey. So, jadi pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu bagaimanakah anda menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Okey, apa yang maksud mungkin? Mungkin ni, bila ada perkataan mungkin, maksudnya kamu ada pelbagai jawapan yang kamu boleh berikan.
dan cikgu atau pemeriksa dia boleh consider banyak jawapan yang bersesuaian. Okey, contohnya tengok situasi di bawah. So, dalam minggu ini, saya telah habis membaca sejumlah 7 buah novel dan buku cerita untuk program nilam. Bolehkah kamu meneka bilangan novel dan bilangan buku cerita yang telah saya baca? Okey, maksudnya dalam seminggu. Okey, dalam minggu ni. So, dalam seminggu dia dah habiskan baca 7 novel dan buku cerita. Tapi dia tak cakap pun berapa banyak buku novel, berapa banyak buku cerita. So, maksudnya dia ada, contoh saya boleh buat persamaan X tambah Y akan dapat 7. So, boleh jadi X ni 2. So, bila X 2, automatik Y akan jadi 5. Dapat 7. So, boleh jadi juga X ni 1. So, jadi Y ni adalah 6. Sama juga boleh dapat 7. So, boleh jadi X ni adalah 3. Y ni adalah 4. Boleh dapat 7. So, jadi dia ada pelbagai jawapan. Sebab itulah soalan kata menentukan penyelesaian yang mungkin. Sebab dia ada banyak jawapan. Contoh macam sini lah. Pelajar ni kata sebuah novel dan 6 buku cerita. Boleh jadi sebab dia tetap 7. Ataupun pelajar ni dia kata 2 buah novel dan 5 buah buku cerita. Pun boleh sebab dia tetap 7 bilangan dia. So, jadi persamaan yang boleh dibentuk berdasarkan situasi di atas iaitu X tambah 7 X tambah Y sama dengan 7. Mempunyai beberapa pasangan nilai berlainan bagi X dan Y. Semua pasangan nilai X dan Y tersebut merupakan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan itu. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, suatu persamaan linear dalam dua pembuli ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. So, contoh soalan 9 ni, diminta tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2X tambah Y sama dengan 6. Okey, kita tengok tips bestari. Okey, macam mana cara kita nak tentukan? Okey, langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Okey, yang pertama, pilih satu nilai bagi satu daripada pembuli ubah. So, pilih apa-apa nombor daripada satu pembuli ubah. Sebab dalam ni ada 2 pembuli ubah kan. So, ambil satu sahaja. Pilih satu nombor. Kemudian, gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear. Selepas itu, selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pembuli ubah yang satu lagi. Okey, contohnya, sebelah ni. Okey, ini soalan dia. Dia kata 2X tambah Y. Okay, jadi saya katakan contoh saya nak X ni. Okey. Andaikan X sama dengan, letak apa nombor. Okey, kalau nak senang korang boleh letak sifar. So, X sama dengan sifar. So, masukkan kosong ni dalam pembuli ubah ni. Kamu ada belajar waktu bab 5 itu. So, 2 dalam kurungan letak sifar tambah Y sama dengan 6. Jadi selesaikan, 2 darab kosong akan dapat sifar tambah Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6. So, kamu boleh tulis. So, jadi X sama dengan sifar, Y sama dengan 6. So, ini penyelesaian yang pertama. Dia nak 3 pasangan. So, buat lagi. X sama dengan 1 pula. So, contoh dia akan jadi 2 dalam kurungan 1 tambah Y sama dengan 6. So, 2 darab 1, 2 tambah Y sama dengan 6. So, jadi macam mana nak dapatkan Y? So, 2 ni tambah kan. Bawa sebelah kanan dia akan jadi tolak. Jadi, Y sama dengan 6 tolak 2 bersamaan dengan 4. So, jadi dia kata X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Okey, pasangan yang ketiga. So, kamu boleh letak X sama dengan 2. Jadi, 2 kurungan 2 tambah Y sama dengan 6. So, 2 darab 2, 4 tambah Y sama dengan 6. So, jadi sini bawa ke sebelah kanan akan jadi tolak. So, Y sama dengan 6 tolak 4. So, 6 tolak 4 sama dengan 2. So, jadi X sama dengan 2. Y pun sama dengan 2. Okay, ini kaedah untuk mencari pasangan penyelesaian yang mungkin. So, maksudnya kamu boleh letak pelbagai nombor. Okey, kita pergi kepada, okey, ada satu lagi. Celik kalkulator. So, macam mana kamu nak gunakan kalkulator untuk menentukan nilai bagi persamaan linear dalam dua pembuli ubah? Okey, kalkulator ni dia lebih kepada
kamu nak pastikan adakah jawapan kamu betul. Itu sahaja. So dalam exam, tolong buat jalan kerja seperti mana yang saya tekankan dekat kamu. Kalkulator ni hanya membantu kamu adakah jawapan kamu ni betul atau tidak. Okey, saya ambil contoh ni 2x tambah y sama dengan 6. Sorry. Kita minta ni, kita ambil contoh yang dia dah bagi kat sini. Y sama dengan 6 tolak 2x. So, y sama dengan 6 tolak 2x. Okey, apa nak tekan? Okay, ini contoh kalkulator. Tekan alpha. Kemudian tekan y. Okey, y tu nak macam ni, cari yang warna merah ni. Kat warna merah ni ada y kan? Okey, tekan ni. Kemudian, tekan alpha lagi. Tekan alpha. Tekan sama dengan. Yang mana sama dengan? Ni yang warna merah, cari yang sama dengan. Iaitu dekat sini. Tekan sama dengan 6 tolak 2. So, 6 tolak 2. Tekan alpha. X pula. Mana X? So, ini X. So, tekan sini. Keluar X. Kita tekan CALC. Okay, kenapa tekan? Kita tekan CALC. So, minta skrin yang dipaparkan X. Okay, masukkan nilai X yang dikehendaki. Contohnya kosong. Misalnya kosong. Okay, letak je kosong. Tak sifar. Kemudian tekan sama dengan. Kemudian, skrin yang dipaparkan adalah 6. Okey, yang ni 6. So, jadi maknanya y sama dengan 6. So, tekan CALC dan masukkan nilai X yang lain untuk pasangan penyelesaian yang lain. Okay, contoh kalau kamu nak tekan 1. So, jadi jawapan dia adalah 4 untuk y. X sama dengan 1, y sama dengan 4. So, next, kalau nak letak 2. So, X sama dengan 2, y sama dengan 2. Ini contoh kamu nak pastikan adakah jawapan yang kamu masukkan adalah betul. Okay, so next kita pergi kepada buku kerja yang kedua, muka surat 31. Okay, dia minta kamu tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan berikut. Okay, ni contoh dia. 3x tambah y sama dengan 22. So, jadi apabila x sama dengan 0, 3 kosong tambah y, okay, masukkan nilai. Tambah y sama dengan 22. So, jadi tetap 22. So, apabila x sama dengan 1, masukkan nilai 1. So, akan jadi 3. 3 ni bawa sebelah kanan, dia akan tolak. So, jadi y sama dengan 19. So, jadi apabila x sama dengan 2, 3 dalam kurungan 2 tambah y sama dengan 22. So, darab 6. So, bawa sebelah kanan akan jadi tolak. So, y sama dengan 16. Maka 3 penyelesaian mungkin adalah x sama dengan 0, y sama dengan 22. X sama dengan 1, y sama dengan 19. Dan x sama dengan 2, y sama dengan 16. Okay, kita tengok soalan B macam nak buat. Okay, sama juga konsepnya. Okay, kamu boleh katakan. Okey, 4P tambah 6Q sama dengan 36. Okey, ambil P. Okey, P sama dengan 0. Okey, bolehlah letak andaikan ke apabila kita tak ada masalah letak P sama dengan 0 pun tak ada masalah. So, masukkan nilai 4 sifar tambah 6Q sama dengan 36. 4 sifar kan? So, jadi 6Q sama dengan 36. So, Q sama dengan, sini adalah darab, bawa sebelah sini dia akan jadi bahagi. 36 bahagi 6, so sama dengan 6. So, jadi kena tulis P sama dengan 0, Q sama dengan 6. Okey. Okey, seterusnya. Kalau kamu nak buat P sama dengan 1. So, P sama dengan 1 adalah 41 tambah 6Q sama dengan 36. So, jadi 6Q, 4 dan 1, 4. 4 bawah sebelah sini akan jadi tolak. So, 36 tolak 4 iaitu akan jadi 32. So, 6Q. So, Q sama dengan 32 bahagi 6. So, jawapan dia adalah, 30. Cakap 32, tulis 36. Okey. So, dia akan jadi 32 bahagi 6. So, macam nak buat 32 bahagi 6. So, jawapan dia adalah, alah, panjang pula, 5.33333. Okay, ataupun kamu boleh tukarkan dalam bentuk pecahan iaitu 5/1/3. 5/1/3. So, jadi nanti tuliskan kat bawah. Okay, seterusnya kalau saya letak P sama dengan 2. Jadi 4 kuasa 2 dalam kurungan 2 tambah 6Q sama dengan 36. So, ni 8 tambah 6Q sama dengan 36. 6Q sama dengan 36 bahagi 8. Tolak 8. So, kat sini tambah.
So, tambah, bawa sebelah sini akan jadi tolak. So, So, 36 tolak 8 akan dapat 36 tolak 8 akan dapat 28. So, 6Q sama dengan 28. So, jadi Q bersamaan dengan 28 bahagi 6. So, 28 bahagi 6 tu apa? 28 bahagikan dengan 6. Apakah jawapan dia? 4. Dia ada banyak. So, jadi 4 2/3. Jadi Q bersamaan dengan 4 2/3. Okey, so macam mana yang tadi dia kata nak gunakan kalkulator? Okey, tengok yang ni 4P. So, tekan 4 alpha. Okey, ada huruf P tak kat sini? Tak ada kan? Okey, kamu boleh letak apa-apa nombor. Contoh saya tukarkan P ni kepada X. Tu, P ni saya letak sebagai X, Q ni saya letak sebagai Y. Okey, apa-apa huruf pun boleh sebenarnya. So, letak 4, tekan alpha, tekan X. Kemudian, tambahkan dengan 6, tekan alpha, tekan Y. So, jadi, tekan alpha, tekan sama dengan ni. Kemudian, letak 36. Jadi macam nak buat? Okay, kemudian macam nak dapatkan? Tekan CALC. Tekan je X. X ni X apa? X tadi saya kata P ni kan? So, sama dengan kosong. Okay, letak sifar. Tekan sama dengan Y sama dengan kenapa sentak error? Okay, nanti saya tengok balik lah macam nak buat. Okay, 4. Okay, kita pergi pada soalan C. Soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Dia minta kamu buat 2/3M tolakkan dengan 5N sama dengan negatif 24. Okey, so macam biasa kamu boleh letak M. Contoh kamu letak M bersamaan dengan sifar. So, next letak 2/3 sifar tolakkan dengan 5N bersamaan negatif 24. So, ni sifar akan dapat sifar. So, negatif 5N bersamaan negatif 24. So, N bersamaan dengan negatif 24 bahagi negatif 5. So, jadi apakah jawapan dia? So, boleh tengok sini. Negatif 24 bahagikan dengan negatif 5. So, jadi jawapan dia adalah 4.8. Okey, jawapan dia adalah 4.8. Ingat kalau boleh dapat perpuluhan yang sikit, kamu boleh letak perpuluhan. Tapi kalau panjang, tolong letak dalam bentuk pecahan. Okey, seterusnya kamu letak M bersamaan dengan 1. Jadi tulis 2/3 dalam kurungan 1. Dan ni N. Okey, tolakkan dengan 5N bersamaan dengan negatif 24. So, jadi ni akan dapat 2/3. Tolak 5N sama dengan negatif 24. So, ini tambah. Buat sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Jadi, negatif 5N bersamaan dengan negatif 24. Tolakkan dengan 2/3. So, apa jawapan dia? Negatif 24. Tolakkan dengan 2/3. So, jawapan dia adalah negatif 74/3. Okay, tak apa, tulis je. Negatif 74/3. So, ni negatif 5N. So, nak dapatkan N sahaja adalah ini darab. Bawa sebelah sini dia akan jadi bahagi. So, bahagi So, negatif 74/3 bahagi dengan negatif 5. So, jadi jawapan dia adalah bahagi dengan negatif 5. So, jawapan dia adalah 74/15. Tengok perpuluhan. Okay, perpuluhan dia banyak. So, tukar dalam bentuk pecahan iaitu 4. 14/15. Okay, yang terakhir kamu boleh katakan. Okay, yang ni kena. Okay, tak apa. M bersamaan dengan 2. Kita tulis 2/3M tolak dengan 5. 2/3 2.
So 2/3 kuasa 2, kuasa darabkan dengan 2, tolakkan dengan 5n sama dengan negatif 24. So next, tekan je kalkulator. 2/3 dalam kurungan letak 2, kurungan letak 2, kemudian tu sama dengan 4/3. So sini adalah 4/3, tolakkan dengan 5n sama dengan negatif 24. So jadi dapat negatif 5n sama dengan negatif 24, tolakkan dengan 4/3. So apakah jawapan dia? Jadi negatif 5n. So apakah jawapan dia? Negatif 24 tolakkan dengan 4/3. So jawapan dia adalah negatif 76/3. So negatif 76/3. So nak dapatkan n adalah negatif 76/3 bahagikan dengan negatif 5. So jadi jawapan dia adalah, so bahagi dengan negatif 5. So jawapan dia panjang, so tekan shift, tekan ni akan dapat 5 1/15. Okey, at the end mesti tulis letak m sama dengan 0, n sama dengan 4.8. Kalau m sama dengan 1, n sama dengan 4, 14/15. 14 bukan 15/15. So 14/15. Kalau m sama dengan 2, n sama dengan 5, 1/15. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya harap kamu boleh siapkan kerja latihan kamu di dalam buku kerja. Terima kasih.